Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Wan Hayati binti Azmi, pelajar OUM semester 7 BNS Pulau Pinang Learning Center. Hari ini saya ingin menerangkan tentang teori atau teaching saya berkenaan dengan jagaan bayi baru lahir. Mari kita tengok apakah itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk membantu bayi menyesuaikan diri di alam baru. Maksudnya daripada alam uterus ke alam dunia. Okey, ia adalah bagi mengelakkan dari penyakit kerana bayi baru lahir adalah kurang upaya dalam pertahanan badan terhadap jangkitan. Alright, because bayi senang dapat infection. Right, mengesan dan merujuk kes-kes abnormal atau kecacatan bagi pemulihan awal. Mendapatkan anak yang sihat termasuklah kesihatan mental, rohani dan jasmani yang baik. Okay. Ia juga untuk mengurangkan dan mengelakkan kematian. Dan kematian bagi bayi baru lahir adalah menjadi indikator majunya sesebuah negara ataupun sesebuah hospital itu. Okay? Because kalau macam mundurnya sesebuah negara, kematian bayi baru lahir kebanyakannya selalu dia punya statistik akan meningkat. Okay? Apakah jagaan serta-merta bagi bayi baru lahir? Mari kita lihat. Okay. Pertama sekali adalah pernafasan, which is respiration. Okay? Selepas kepala dilahirkan, sapu mata dan hidung dan mulut bayi dengan kapas steral. Ia adalah untuk menyediakan pernafasan yang teratur. Sedut lendir atau mukosa laikua, darah, benik dari mulut dan hidung dengan menggunakan catheter yang lembut ataupun bulb syringe. Suction, sorry. Lakukan dengan berhati-hati dan lemah lembut kerana bayi mempunyai selaput mukus yang sensitif dan lembut. Maksudnya kalau kita buat suction dengan gentle suction melalui mukosa mulut sahaja. Jangan pergi terlalu dalam. Okey. Kedua adalah jagaan tali pusat. Okey, selepas bayi dilahirkan, okey, kita akan clamp tali pusat tu. Kenapa kita perlu clamp tali pusat tu? Sebab untuk elakkan daripada bleeding. Alright, kita akan gunakan satu port clamp dan satu lagi artery forceps dan kita akan potong di tengah-tengahnya. Alright. Selalunya kita akan memotong tali pusat 4 cm daripada pusat bayi. Okey, maksudnya dalam 3 jari. Alright, 6 cm daripada penyepit yang kedua. Kepikkan tali pusat bayi dengan menggunakan hollister clamp 3 cm dari pusat bayi. Tali pusat yang terlebih dipotong terlebih dahulu dan di atas akan diletakkan bersama dengan placenta bayi. Selimutkan bayi dengan kain bersih untuk kekalkan kepanasan. Kenapa kita perlu kekalkan kepanasan? Boleh sama-sama kita tahu? Untuk hipotermia. Alright. Okey. Dan pemerhatian yang kedua adalah sementara ibu masih lagi diuruskan di dalam peringkat ketiga labor, bayi akan dibiarkan berehat. Perhatikan warna kulit bayi, pernafasan dan juga tali pusat bayi. Kalau macam pernafasan dia, kita tengok sama ada pernafasan dia cepat atau lambat ataupun pernafasan dia berbunyi, kita boleh observe. Okey? Dan tali pusat kita tengok juga sama ada pendarahan ataupun tidak. Dan warna kulit, sama ada warna kulit bayi first, badan bayi akan kelihatan pink. Badan pink dan extremity is blue, yang tu adalah normal. Sebab bila bayi dilahirkan, dia akan kesejukan. Lama kelamaan, extremity ni akan pulih seperti sedia kala. But sekiranya keseluruhan badan bayi kelihatan biru, kita perlu memberitahu doktor untuk tindakan lanjut. Jika bayi dalam keadaan tenat kerana tali pusat, bila kita potong tali pusat, kita potong biar panjang sikit. Sebab apa? Senang untuk kita masukkan UVC. Benda ni, tali pusat ni bila kita potong bergantung kepada keadaan gestasi bayi. Selalunya kita buat kalau macam bayi tu pramatang. So sekiranya perlu rawatan lebih saja, kita akan potong panjang sikit lah. Tidak semestinya 3 cm. Bayi akan dibawa segera ke resusitasi dan beritahu segera pakar kanak-kanak. Pasang tag identifikasi bayi untuk identifikasi bayi dan mother. Kebersihan bayi, bersihan diri. Jika bayi ditutupi benik, sapu sikit dengan minyak di kulit bayi bagi memudahkan pembersihan. Siapa tahu kenapa benik itu penting? Untuk mengekalkan suhu badan. Okey. Sebab bila
Bayi, fungsi benik adalah mengekalkan suhu badan bayi. Sekiranya kita buang terus benik tu, bayi mudah mendapat hipotermia. Right? Lakukan top to tail sahaja, bayi akan dimandikan selepas 24 jam. Ini juga adalah salah satu faktor kenapa kita tidak mandikan bayi dengan segera. Ia adalah untuk mengelak hipotermia. Okay? Lakukan cucian tali pusat. Cucian tali pusat kita boleh lakukan dengan menggunakan alkohol swab ataupun dengan menggunakan normal saline dan juga kapas yang sterile. Alright. Selepas itu kita bawa dah bayi ke tempat pemeriksaan fizikal, tempat troli resusitasi. Apa yang kita perlu lakukan? Dilakukan dengan teliti dan cepat untuk elakkan hipotermia ke atas pemeriksaan fizikal. Lakukan dari head to toe, daripada kepala ke kaki. Dan apa akan langkah yang kita patut lakukan seterusnya? Ukuran bayi. Okay, ukuran bayi termasuklah timbangan bayi, ukuran panjang dan bilik bayi. Okey. Timbangan bayi yang normal adalah di antara 2.5 hingga 3.5 kilo. Panjang pula adalah dalam 50 cm. Lilitan dada dalam 33 cm. Lilitan kepala yang normal adalah 34 hingga 35 cm. Okey. Selepas itu, apa yang kita patut buat untuk bayi? Kita beri suntikan imunisasi hepatitis B dan juga beri vitamin K untuk galakkan pembekuan darah. Dan bonding. Bonding sangat penting. Selepas potong tali pusat, bayi stable, kita akan bawa baby kepada ibu untuk bonding. So, apakah itu bonding? Bonding kita akan mulakan dengan penyusuan susu ibu yang awal. Okay, ia dimulakan secepat mungkin selepas lahir untuk mengelakkan hypoglycemia. Dan semua bayi mestilah diberikan penyusuan susu ibu. Susu formula tidak digalakkan sama sekali. Susu ibu perlu diberikan selepas lahir sehingga bayi berusia 6 bulan dan perlu dilanjutkan sehingga bayi berusia 2 tahun. Okey, selepas penyusuan, bayi perlu disedawakan untuk mengelakkan refraction untuk mengelakkan aspirasi. Okay. Pendidikan kesihatan pula, apa yang perlu kita bagi kepada ibu selepas kita buat pemeriksaan fizikal semua. Selepas bagi susu ibu, okey, jagaan kulit bayi untuk elakkan daripada rashes. Okey, cuci tali pusat untuk elakkan daripada infection. Kena pasti tanda-tanda infection. Apakah tanda-tanda infection yang boleh kita lihat dekat tali pusat? Kemerahan di sekitar pusat, permukaan pusat, dan berbau busuk, lendir. Okey. So penyusuan susu ibu diteruskan. Okay. Langkah-langkah mengelak hipotermia. Okay. First sekali kita akan buat ambil suhu badan bayi setiap 1 jam sekali sehingga stabil. Suhu badan bayi akan bermula daripada 36 ataupun kalau bawah pada 36.5 kita perlu lakukan ataupun letakkan bayi di bawah warmer untuk maintain dia punya suhu badan. Pastikan suhu bilik berada di paras 240 darjah Celsius. Letakkan kod bayi jauh dari kipas ataupun pintu. Maksudnya kalau macam kita tahu perawatan bayi akan lahir, tutup tingkap pintu dan kipas. So, untuk elakkan hipotermia. Jangan terlalu lama dedahkan bayi semasa melakukan sesuatu prosedur. Lancarkan tata cara supaya tidak kerap menyentuh bayi dan beri tunjuk ajar kepada ibu bagaimana mencegah kesejukan kepada bayi. Okey, ini adalah langkah-langkah keselamatan kepada bayi. Jangan letakkan bayi di tempat yang tinggi. Okey. Amalkan teknik yang selamat semasa mandi dan tukar pakaian dan pampers bayi. Pastikan pin lampin disemat dan dilekatkan dari badan bayi jika menggunakan pin lampin lah. Tapi sekarang ni semua moden kan. Kita gunakan apa? Pampers. So selamatlah. Jadi pin tu tak adalah kecederaan kepada bayi yang dilakukan dengan kerap sekarang ni. Langkah-langkah mencegah infeksi. Jururawat mengamalkan teknik asepsis semasa kelahiran. Cuci tangan sebelum dan selepas memegang bayi. Terutamanya kalau macam ibu-ibu dekat rumah, kita galakkan mereka mencuci tangan dulu sebelum menyusu bayi. Sebelum menyentuh bayi, cuci tangan dulu. Siapa-siapa yang macam ada pelawat datang ke rumah untuk tengok bayi, galakkan cuci tangan dulu sebelum sentuh bayi. Dan perhatikan tanda-tanda infeksi dari mulut, thrush, kulit, ruam dan juga cord. Juga mata pun kadang-kadang boleh dapatkan infeksi.
bayi bersih terutama punggung atau lipatan. Ini untuk mengelakkan daripada rashes. Okey, yang ni terutamanya bagi bayi perempuan, kita cuci vulva dari bahagian atas ke punggung, daripada ke anus untuk cegah infection. Dan pegang bayi bila perlu sahaja dengan lemah lembut supaya tidak menyebabkan geseran kepada kulit. Gunakan kain bersih untuk kot bayi dan jauhkan ibu dari jururawat yang menghadap saluran dari siapa-siapa yang menghadapi saluran pernafasan. Asingkan peralatan termometer dan stetoskop sekiranya merawat bayi. Penjagaan sesuai kat atas bayi baru lahir adalah bayi dan ibu sentiasalah dipindahkan ke ward postnatal selama 1 jam. Maksudnya dipindahkan bersama. Okey. Apakah tindakan kejururawatan yang perlu kita lakukan? First kali kita terima bayi, sambut dan pegang bayi dengan lemah lembut, periksa tag pengenalan, jantina ibu dan bayi adalah sama. Periksa keadaan bayi daripada kepala hingga ke kaki. Rehatkan bayi dalam kot supaya bayi dapat rehat dan hilang tekanan daripada labor. Penyusuan susu ibu, galakkan penyusuan susu ibu untuk membantu mempertahankan pertahanan badan. Tak? Okey. Menjaga kebersihan, maksudnya tukar lampin bayi sekiranya kotor ataupun basah. Mandi bayi setiap hari dan bersihkan kencing berak bayi sekerat yang mungkin lah. Kalau macam baby buang air, tukar lampin tu dengan segera sebab kita tak nak jadi rashes. Okey. Lakukan cucian tali pusat dengan menggunakan alkohol ataupun normal saline. Lakukan pemerhatian keadaan keseluruhan, maksudnya tangisan bayi, aktiviti bayi, mata ada perlu discharge ke tak, tanda-tanda infeksi kulit, penjagaan tali pusat dan juga penyusuan susu ibu. Okay, galakkan bonding, maksudnya galakkan ibu pegang bayi, peluk bayi dan bercakap dengan bayi. Apakah pendidikan kesihatan yang perlu kita bagi kepada ibu? First kali tentang penjagaan bayi, penjagaan kulit, penyusuan susu ibu, imunisasi dan juga pendaftaran kelahiran. Okey. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Faham. Faham? Faham. Okay, sekiranya anda tidak faham, just berhentikan saya dan saya akan ulang semula. Okay. Bagi kesimpulan slide saya berkongsi gambar ucapan terima kasih untuk semua penyertaan puan-puan dan jururawat semua. Ia adalah, adakah bayi dapat menyesuaikan diri di dalam alam baru sekiranya kita memberi rawatan yang betul? Ya. Okey. Bagaimana kita mengelakkan jangkitan ke atas bayi? Kebersihan, tata cara sterile, and then Mengikut imunisasi yang prosedur yang betul. Okey. teruskan penyusuan susu ibu dapat tingkatkan pertahanan badan. Okey. Bagaimanakah kita mengenal tanda-tanda awal sekiranya bayi kurang sihat? Maksudnya bayi demam, lemah, letargi. Itu adalah tanda-tanda bayi yang kurang sihat. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Ada apa-apa soalan lagi yang perlu anda kurang pasti? Faham. Faham. Okey. Terima kasih di atas kehidupan puan-puan.